Okay, dalam definite integral juga kita ada beberapa rule yang kita kena abide. So let's say lah macam ni kan, kita tahu let's say kita ada function dalam ni kan, tapi dia tak bagi tahu function apa. So kita boleh guna rule ni lah. So contohnya kat sini kita tahu x, okay, first derivative dx. So kita akan jadi, kalau kita integrate akan jadi fx. Okay, so kita kena substitute a. So bila kita dah dapat fx, tapi kita kena substitute a. So fx a. So it will be fa tolak dengan fa. So apa jadi fa tolak dengan fa? So kita akan dapat kosong. So kat sini dia akan dapat nilai kosong lah. So maksudnya sekarang ni, kalau upper limit sama dengan lower limit, dia akan jadi kosong. Okay, buat tu bawah. Okay, so dia akan jadi kosong lah. So this is the first rule. Okay, so kalau kita ada upper limit, dia akan jadi kosong. Upper limit sama dengan lower limit, dia akan jadi kosong. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua, sekarang ni yang ni B, yang ni A. Apa jadi kalau saya tukar tempat? Okay, tapi menggunakan function yang sama. Masih lagi function yang sama. So now kita buktikan. Okay, kalau sekarang ni yang ini dia akan jadi FB tolak dengan FA kan, bila kita dah integrate siap kan, betul tak? So kat sini juga kalau kita buang negatif tu, dia akan jadi F, okay, negatif FB tambah dengan FA. Okay, kita factorize lah, maksudnya negatif kita buat keluar. So it will be FA tolak FB. So sebenarnya FB tolak FA tolak FB ni sebenarnya dia adalah indefinite integral. Maksudnya daripada upper limit dia adalah A lah kan, sebab basically upper limit tolak dengan lower limit. So A di sini B lah. So kat sini akan jadi fx dx. So apa relationnya? Kalau kita nak tukar tempat daripada kalau sini atas ni upper limit, upper limit lower limit, tapi kita nak tukar value ni jadi atas, ni kat bawah, dia akan jadi negatif. Okay, so negatif BA fx dx. Bila kita nak tukar tempat, dia akan jadi negatif kepada yang integral asal. Okay, so yang ini kita akan gunakan lepas ni lah. Okay, perlu hafal ke? Tak perlu hafal, nanti lama-lama nanti awak faham. Okay, yang kedua. Okay, so sekarang ni, ini biasa je, selalunya saya dah ajar. So, kalau kita let's say K ni, contohnya macam K ni nombor apa-apa kan, where K is a constant. So kita ada K darab dengan yang equation tu, yang kita nak integrate tu. So K ni kita boleh asingkan. Okay, so dia akan jadi K BA fx dx. Okay, so rule yang ketiga, kalau ada nombor kat tengah ni didarabkan dengan function tu, so kita boleh asingkan lah. So okay, ini adalah rule yang ketiga. Okay, so K ni kita boleh asingkan, provided that K tu adalah ni lah, K tu adalah nombor ataupun constant. Okay, settle. So ni adalah rule yang ketiga. Okay, rule yang keempat. Okay, so sekarang ni kita ada BA so kita nak integrate fx dx tambah dengan CB fx dx. So yang ni adalah upper limit, ni lower limit, ni upper limit, ni lower limit, tapi kita nak gabungkan. Okay, so sebenarnya dalam integration, kita kalau kita integrate dy dx, kita akan dapat y. Tapi kalau kita integrate y lagi sekali, so kita akan dapat area under the graph. So for example, yang ni adalah fx. Okay, sebenarnya CBBA ni adalah koordinat tau kan, maksudnya dia adalah kawasan x, kawasan y. Kalau kat sini x, yang ni pun C ni pun, CB ni pun x. Kalau kat sini x, BA ni pun x. So kat sini maksudnya A, okay, kalau ini kita provided that ni B, ni C. Okay, so CB maksudnya kita provided that C ni lagi besar daripada B, B ni lagi besar pada A. Okay, so kalau kita nak cari kawasan
B, apa limit dia B dengan A yang ini, dia sebenarnya adalah kawasan yang ini. Okey, sebab daripada B sampai ke A. Okey, so yang ini kita lorekkan dulu. So dia tambah dengan, okey, lepas tu dia tambah dengan kawasan yang ini, C sampai B. Okey, C sampai B, maksudnya ni C sampai B kan, so masuk sini. So maksudnya kita akan dapat gabungan, okey, gabungan antara C, B, B, A. Okey, maksudnya dia adalah kawasan C sampai A juga. So sebab itulah kalau kita tahu yang ni BA, BA, CB, dan kita nak integrate function yang sama, function dengan provider kat dalam ni adalah function yang sama, kita boleh gabungkan, dia akan jadi daripada kawasan C sampai A. Okay, so fx dx, okay, provided that, okay, C mesti lagi besar daripada B dan B mesti besar daripada A. Okay, faham Alright, so yang ini adalah rule yang keempat. Okay, last kali, rule yang kelima. Tadi tu kita duduk cerita pasal integrate function yang sama kan. So rule yang kelima, okay, kalau kita ada satu function sini, satu function sini, lain-lain lah. Contohnya lah saya buat BA, okay, X tolak 2 kuasa 2 tambah dengan 3X tolak 7 kuasa 7 dx. So dalam ni kita ada dua function yang berbeza, dan kalau kita kembangkan tu memang tak larat nak kembangkan lah. Okay, so now ini contohnya lah. So kita boleh asingkan sebenarnya. Okay, dua benda ni kita boleh asingkan. So dia akan jadi BAFX dx. Okey, asingkan dengan gx, tapi limit dan apa limit dan lower limit masih lagi benda yang sama. Okey, okey, jap atas silap sikit. Okey, yang tak ada. Okey, alright, tu je. Okey, okey, so yang ini adalah rule yang kelima. Okey, bila ada yang tanya saya, okey, cikgu kena hafal ke benda ni? Tak perlu. Okey, sebab once awak dah faham, okay, semua rule 5 ni, kenapa rule 5 ni boleh jadi macam ni, so tak ada masalah. So for the time being, tak apa, boleh refer dulu setiap kali buat latihan, tapi lama-lama nanti awak akan terbiasa. Okay, so now kita pergi pada contoh. Okay, contoh. Okay, macam saya kata tadi, rule yang 4 tadi tu kita akan gunakan apabila kita tak ada, dia tak bagi tahu function apa. Okay, contohnya soalan ni, tak ada function. Maksudnya function ni dia bagi tahu ini adalah function ni, sesuatu function diintegratekan daripada 3 sampai 1. Okey, sama dengan 4. Okey. Okey, so dia satu info. Okey, 5 integrate 5 sampai 3 fx dx is equal to 3. Okey, definite integral from 3 until 1. Okey, from 3 to 2 1 gx dx is equal to 12. Okey, so now kita tengok macam mana nak cari first integral A, first integral 13 fx dx. Okay, so now antara yang ini kita tengok, antara yang ini mana yang sama dengan antara 1, 2, 3. Okay, so tengok sini, yang ni dia almost sama dengan yang ini, dia ada kaitannya. So maksudnya kat sini 3, 1. Yang ini 1, 3. So tak ada masalah. Kita tengok balik rule yang tadi, mana yang kita boleh nampak. Okay, rule yang nombor 2. Sebab apa rule yang nombor 2? Okay, rule yang nombor 2 sebab 1 dengan 3 ini dia adalah macam kiranya kat sini dia tukar tempat je, apa limit dengan lower limit. So dia akan jadi kat sini negatif kepada 3, 1 fx dx. Okay, pada masa yang sama dia bagi tahu siap-siap dah kat sini. Okay, dia bagi tahu siap-siap 3, 1 fx dx adalah sama dengan 4. Okay, so now maksudnya kawasan ni semua ini nilainya adalah 4. So nilainya adalah sama dengan negatif 4. Boleh? Okay, so now B. Okay, so B. Okay, so daripada 3, 1 fx tambah dengan gx dx. Okay, now
Yang ini kita nak guna rule yang mana? Okey, kita tengok balik. B, mana rule yang kita nampak ada 2 equation. So, kita patah balik. Okey, rule 5. Rule 5 ni kalau dia libatkan 2 equation tetapi masih apa dalam lower limit yang sama, so kita boleh pisahkan. So, dia akan jadi kat sini 31 fx dx tambah dengan okey 31 gx dx. Okay, sampai sini faham? So now rule number 5 applied. Okay, so now kita pergi tengok pula okay, info mana yang ada kaitan. Okay, so now yang ini bahagian sini. Okay, kalau kita integrate 3 from 3 1 fx dx, okay, sama dengan berapa? Sama dengan 4. So ini adalah 4. Okay, tambah dengan okay, yang ini pula. Okay, yang ini kawasan dia sama dengan siapa? Okey, yang ini 31 gx dx adalah sama dengan 12. So, dia adalah 12. Okay, so it will be 4 plus 12 is 16. Okay? Alright, settle dah nombor B. Okay, now kita pergi kepada C. Okay, C. Okay, C sekarang ni dia nak daripada 51 fx dx. Okey, kita tengok sikit. Mana-mana 151 fx dx ni. Okey. So, 5 ni adalah 53. Okey. Yang ini adalah 31. Okey. Macam nak cari 51? So, kita tengok kat sini, ni adalah function yang sama. Okey. Dia adalah function yang sama. Tetapi awak tengok. Kan, tadi kita ada satu rule. Kita patah balik rule yang gini. Okey. Kalau kita ada nombor yang kita boleh sambung di mana okay, C sampai A ni di tengah-tengahnya ada B. Okay, B tu adalah di antara huruf nombor C dan A. Kita boleh gabungkan. Disebabkan apa? Bila kita integrate, kita akan dapat kawasan yang sama je. Kita boleh sambung. Okay, so dia akan jadi di sini. Di sini. Okay, awak tengok kat sini. Yang ini adalah 53. Okay, 53. Okey, yang ini adalah 31. So 53 sambung dengan 31. So rule number 5 rule number 3 applied. Okey. So so kat sini dia akan jadi 53 fx dx tambah dengan 31 fx dx. Boleh? Okey, sebabkan kita nak cantumkan 5 sampai 1 tu. Okay, so 53 fx dx 53 integral 5 to 3 fx dx is 3 plus integral from 3 to 1 fx dx is 4. So we get the answer is 51 fx dx is equals to 7. Okay, tak susah, senang je. So lepas ni practice. Okay, kita buat dalam SE self practice 3.5. Kita tengok. Alright. Okay. So okay, kalau kita last example example 4. Okay, given that 52 fx dx is equals to 12. Okay, find the value of h if 52 h fx is minus 3 dx is equal to 51. Okay, so now dia bagi untuk yang fx sahaja yang ini. Okay, yang ini. Okay, so now dia suruh kita jawab yang ni, mencari nilai h. So kita tengok. Okay, so sini yang ni kita nak cari yang ada kaitan dengan h adalah yang ini, fx minus 3 dx. So awak tengok kat sini, dalam function ni fx ni perlu diasingkan sebab yang ini sahaja ada kaitan dengan yang 12. Okay, satu lagi tu kita kena asingkan lah. So kat sini 52 hfx dx. Tolak dengan, jangan lupa kita ada 3 ni. So dia akan jadi kat sini 52, kan, tolak ni tolak ni 3 dx. Okay, so now yang ini yang ini juga sama dengan 51 lah. So 51 is equals to semua ni. Okay, so dia akan jadi kat sini h, sebab di h ni adalah constant. So h ni kita asingkan. So 52 fx dx. Okay, tolak
Okay, so now 3 ni, adakah 3 ni ada kaitan dengan yang ini? Tak ada. Tapi boleh tak kalau kita integrate? Boleh. So kita integrate macam biasa. So sebenarnya kat sini adalah X kuasa 3 darab X kuasa kosong lah, sebab 1 kan. 3 darab 1 sama dengan 3 ni sebenarnya ada X kuasa kosong. So dia akan jadi 3X kuasa 1. Okay, bahagi dengan 1. Okay, so dia kena integrate. Maksudnya benda ni kena integrate daripada upper limit dia 5, 2. Boleh? Alright. So now kita work out. Okay, kita work it. Kita solve benda ni. So akan jadi 51 is equals to H. Okay, times. Ini times Yang ini kan ada sama dengan 12. So substitute lah 12. Okay, tolak dengan, okay, ni 3x kuasa 1 bagi 1, 3x. So yang dalam ini kita akan dapat 3 darab 5. Okay, tolak dengan 3 darab 2. Okay, okay, so yang ini 3 darab 5 dapat untuk yang ini. Tolak dengan, okay, 2 masuk kat sini dapat yang ni. So kat sini kita terus dapat 51 is equals to 12H minus, okay, 15 minus 6 will be 9. Okay, so yang ni pindah pergi sana, dia akan jadi 12H sama dengan 51 tambah 9, 60. So makanya H is equals to 5. Okay, so sampai sini saja untuk teknik of definite integral. So cuba praktis dalam SE 3.5. Cubalah untuk kita fahamkan dulu, and then kita apply lah semua rule yang ada. Okay, alright, thank you. Itu sahaja.